sebenarnya saya ada 12 lagi bekerja. 12 lagi bekerja? Yes, kat dalam. Jom. Ada. Tu lagi. Ni pekerja yang tak di tu PR. Tu memang yang si katik tu. Assalamualaikum. So hari ni saya rasa macam saya nak terjah studio Art Effects. Kalau budak-budak nasyid ni biasa tak dengar Art Effects. Art Effects ni, dia punya pemilik ni Hafiz Hamidun. Ini memang betul-betul nak terjah. Kita nak tanya soalan pun spontan je. Saya tak ada plan apa-apa semua. Ni studio ni dekat area ni Damansara betul? Minta ada orang lah. Ada. Assalamualaikum. Sahabat. Sihat tak Sihat, Alhamdulillah. Sorry lah tak bagi tahu nak datang. Itulah. Lama tak jumpa kan. Apa kes ni ya? Tapi aku dah siap mic awal-awal. Memang hari ni aku memang nak terjah kau punya bos. Dia tengok kerja. Tengah sibuk ke? Boleh ke? Aku takut kacau dia tengah kerja. Terjah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hafiz. Alamak. Member tengah sibuk. Aku datang tak bagi tahu Hafiz. Sorry Hafiz. Aku datang dengan mic siap. Oh nampak muka letih. Sedih. Alah sedih. Lama tak datang Hafiz. Kau Sihat, okay? Sihat Alhamdulillah. Alamak. Ni buat kamera ni semua ni. Saja aku nak terjah. Aku cakap kita orang nak buat terjah studio juga. Sajalah Hafiz. Nak buat kau boleh jadi inspirasi untuk budak-budak nasyid ke. Hafiz, So inspirasinya apa? aku tengok kau punya studio ni. Aha. Ni bukan masa yang sekejap kau nak set up. Alright. Kan? Berapa lama Hafiz? Studio ni dari tahun 2011. 2011, so maksudnya dah lebih kurang 13 tahun lah. Masa tu zikir terapi tu dah. Masa tu dah. Oh, dah keluar dah. Lepas pada tu kau serius kan? Ada duit sikit. Alhamdulillah. Tapi sebab mungkin ada orang tak tahu Hafiz Hamidun dia berkelulusan dalam muzik juga kan dekat UiTM Betul. Shah kan. Tapi tak tahulah kalau daripada segi setup ni berapa lama nak sampai ke tahap macam ni dengan krim besarnya dengan tengoklah dia punya monitor je berapa banyak. Dulu simple je sebab the reason kat studio ni sebab dulu memang ada studio kat luar lah. Studio lain kita sewa je. Buat Tak sendiri. perlu nak buat sendiri kan. Tapi sebab dia ada satu zaman tu teknologi makin mudah. So equipment pun tak perlu analog. So semua pun digital kan. So kebanyakan studio-studio yang dulu macam yalah adalah beberapa dah tutup dah pun studio tu. So diorang semua macam stuck dalam mesin masa tu tau. So diorang stuck dengan analog punya sistem. So perubahan daripada analog nak pergi digital tu akan you kena tukar komputer, kena software yang baru kan. So saya kata okeylah tak apa kita buka studio dan kita konsep kita everything is digital lah. So aku nak tanya kau, sebenarnya kau set up semua ni studio kau ada ambil penasihat luar ke ataupun kau memang sendiri buat research sendiri? Untuk akustik memang kita pakai acoustic engineer. Okey. So actually dia member juga tapi dia dulu belajar kat Japan. Dia buat acoustic engineering. So dia pun kerja dengan company akustik. So kita panggil lah dia untuk set up. Siapa namanya lupa pula. Zufa. 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 So, Zufa. memang. So dia memang kerja buat akustik. One is masa awal-awal dulu. Kemudian sekarang saya pakai Dolby system, Dolby Atmos. Ni memang kita panggil daripada Dolby lah. Daripada sekarang kau dah buat Dolby. filem pun kau dah buat. Untuk dia punya ni kan? Betul lah. So tapi macam the latest one is the Dolby Atmos punya sistem lah. So kita memang panggil daripada Singapore, Dolby punya engineer turun, so dia buat calibration studio ni. Bukan kita kata kita nak bersaing dengan orang, tak. Sebenarnya bukan tujuan nak bersaing dengan orang. Sebenarnya untuk kerja-kerja saya sendiri lah. Macam mana kau boleh berani ambil risiko dalam keadaan orang sebenarnya nak ambil risiko ni bukan? Benda ni tools untuk bekerja kan. So every time kalau kita buat something yang tak perlukan upgrade, so kita boleh kekal benda yang sama, so kita remain je lah. Tapi selalunya memang every year pun akan ada upgrade lah. Komputer ke, maksudnya dari segi dia punya hardware. Kalau kau boleh share. Ya. Dan kalau kau nak share. Okey. Agak berapa total cost untuk bagian sini saja? Untuk Mana? studio recording Okey, mana? saja. Mixing studio komputer saja 40. 20,000. Software dalam
tak pakai pirate. Pirate tak boleh lah. Kan? Dulu dia ada mentality orang lain yang macam orang kata tak apa, pakai je. Tapi sebenarnya tak boleh. Kita buat kerja dan kita buat income daripada situ. Takkan nak pakai pirate kan. Semua tu dulu software semua beli one off lah. Tapi sekarang ni semua subscription. Semua dah jadi subscription dah. So dia dah tak ada macam tak payah nak beli ni kan. So software punya subscription, so maybe sebulan tu dalam 10,000. Serius lah? Sebab everything is a subscription basis lah. Dia lebih kurang lah. So kena make sure kita keluar produk tu, so kita tahu lah. So boleh faham kenapa kualiti lagu Hafiz bila keluar kita dengar dia punya seketul tu lain daripada sebab dia punya subscriptionnya sebulannya dah dekat 10k. Lebih kurang lah. Tak adalah. Mungkin tak sampai betul-betul 10,000, tapi mungkin dia lebih kurang lah. Sebab kita bayar dalam US dollar. Sebab kebanyakan yang mahal tu ialah instruments. Okey. Instrumen dan juga plugins lah. Sebabnya semua plugins tu diorang pun buat bisnes, kita pun faham kan. So maksudnya kalau kita gunakan diorang punya servis tu, in return kita macam mana kita nak recoup balik. So kita recoup, kita kena bijak lah. Tak perlu pun spend sampai 10,000 nak subscribe dekat plugins ni kan. Sebenarnya ada yang minimum pun tak apa. Tapi benda tu lama kelamaan, okey ni nak. Dia macam shopping lah. Tapi bila dia cerita tadi harga barang-barang ni, saya terus nak sentuh ni terus macam takut lah. Tak berani nak pula-pula. Tak habis lagi cakap. Tak habis lagi ni? Tak habis lagi ke ni ada 16. Ambil. So kalau yang besar ni satu dalam 3. 3-4K. Sepasang lah? Ke sebelah je? Sebelah. Sebelah je? Kalau yang kecil ni, 1,500, 2,000. Okey. Ini 2,000. Baru tu lah, tapi dia punya patching dia punya tu lah. Gunggang. Apa? Sekali dengan kira akustik sendiri semua. Kira sendiri lah. Berapa? Ni modal. Boleh. Ni modal besar ni. So keyboard ni dalam berapa belas? Tak sampai lah. Kadang-kadang kita panggil pianis kan. So dulu saya pakai yang 49 key tau. So alamak, kena kutuk dengan pianis. So biasanya kalau kita panggil musician untuk session, kalau macam gitaris dengan bassist ke, dia orang bawa instrumen dia orang sendiri. Tapi jarang pianis ke keyboardist ke dia orang bawa keyboard dia orang sendiri. Tapi bila orang tahu, alamak, studio ni macam keyboard dia kecil lah. So dia orang bawa. So kita pula segan lah. Okey, tak apa, kawan dah tak payah bawa lah. So kita beli yang full set 88 key ni. Kita tahu bangunan ni masa Habib beli pun bukan dalam keadaan macam ni lah. So siapa yang design untuk contoh macam saya lah recording kat situ? Buat sendiri. Buat sendiri je. Actually bilik ni lebih kepada saya punya tempat kerja sajalah. Bukanlah kata sebab saya tak buat tu buka untuk orang nak sewa ke. Faham. Most of the time saya yang operate sendiri. So ni tempat kerja je lah. Macam man cave lah orang panggil. Staff pun ada kat kan? Staff ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diorang department apa? Diorang tak terlibat dengan muzik pun. Muzik saya punya sendiri. Muzik saya punya department. So saya lah tu kuli, saya lah yang buat kerja, saya lah yang semua sekali. Kalau minta bos Hafiz kenalkan dengan diorang boleh tak? Boleh je. Boleh? Kita tunggu sikit kan? Aduh. Tempat budak-budak grafik, budak design. So dia buat kat sini dalam account, dua dengan sales, set. Itu awak punya meja kat tu? Tu kita punya meja tapi macam trofi bersepak jarang ni. pakai sangat. Ini apa Ini YouTube. So ni tak apa nak menang sangat. So tak apa. Tapi berat sangat lah. So kita letak je kat depan. Ini AIM awak. Lagu nasyid terbaik ni lagu Tok Tim. Oh, lagu Tok Tim. Tapi masa ambil ni lagu nasyid terbaik ni saya tak ada. Saya dalam flight. Saya dalam flight pergi tak tahu lah pergi mana, tapi dapat dalam tu saya connect dengan wifi, dia beritahu Fiz kau menang. Oh ya ke? Macam tu. Ni MCP Award. Semua banyak lagi tapi ni letak kat sini lah. Tak lagat dah. This one is AIM Susna Music. Nampak? Music Arrangement. Susna Music tahun 2008. Lama dah tu. Ni antara artis nasyid yang kita boleh tengok lah. Ni dia punya naik tu macam mana. Best Audio Film Anugerah Perfilman. Ni filem apa Filem Nur Kasih. Buat juga lagu untuk filem. Nur Kasih. Ni MACP Award 1, 2, 3, 4. Ni apa komposer muda berpotensi. Kira dia bagi award kepada orang yang betul lah. Managing Director. Ini bilik Hafiz ni. Tak ada apa pun. Tapi bilik Hafiz ni kosong tak semua orang boleh masuk kecuali kita tengok kesan cakap seperti kita tahu siapa yang masuk
Ni. Tak semua orang dibenarkan kucing. masuk bilik managing director MD kecuali ni. Kucing ni dia tak boleh marah. Itu lah, tak boleh nak marah. Boleh nampak Okeylah. Simple je lah, simple saja. Orang nampak. Tidak ada apa-apa. Dia kata simple, orang tengok kemas. So, sebenarnya saya ada 12 lagi bekerja. 12 lagi bekerja? Yes, kat dalam. Jom. Ada. Tu lagi. Ya Allah. Ni pekerja yang tak di tu PR. Tu memang yang si katik tu. Alah comelnya. Dia memang ni. Tu 2 orang tu ni lah. Ni memang tempat dia orang lah. Macam mana aku boleh ada masa semua ni, Fiz? Tu lah, tak tahu lah. Setiap dia bila kucing ni, kau dah tak boleh travel, kau dah tak boleh apa sangat lah. Maksudnya kena fokus kan sebab Okay, what makes you untuk bela kucing dalam masa kita tahu Hafiz ni macam mana? bukanlah tak pernah suka. Saya tak pernah ada kucing pun dulu. Tapi kau tahu tak ni, Hairul Azrin dengan Hani Zalika, dia orang ada kucing tau, Bujibu. So masa tu selalu tengok kat IG lah. And then macam satu hari tu tiba-tiba macam kata, aku rasa aku nak bela kucing lah. Itu yang terdetik bela kucing. So kesalahan tu kita bagi kepada Hani Zalika dengan Asal Hairul seko Azrin. je lah. Asal seko. Okey. Seko je betul yang semua orang bagi. Lepas tu kalau tak silap, kucing Api Hamidun pun Ya. bukan jalan-jalan Pernah datang Zayan lah. Kan, kucing dia pun artis tau. Kadang-kadang kucing dia tu, pendapatan kucing dia lebih banyak daripada bos. Boleh lah, dia orang dulu ada lah buat job. Sekarang dah tua lah. Dah tua. Mestilah dia punya studio. Takkan nak effect. kotor. Kita ada recording almost every day. So kadang guest pun almost every day. So kena tempat yang selesa sikit lah. Itu je. Tak ada apa pun. Biasa je. Ni macam mix and match je. Semua ni tak ada apa pun. Nothing complicated. So nak tukar boleh at any time. Kadang kita buat shooting kat sini. So ni semua boleh movable dan konsep dia macam tu lah. Hafiz ni memang dia kalau buat rumah, dia ni semualah memang dia nak perfect. Dulu adalah cerita macam mana dia duduk bilik, kita tahu lah bilik dia tu keadaan bilik macam wow cantik bilik kau. Kita dah expect masa zaman dia bujang bilik bersepah pun. Kau pernah masuk bilik aku Come on lah. Hafiz, aku sini semangat tengok bila kawan yang daripada dulu kita tahulah kita membesar sekali kan. Dia ni macam anak angkat arwah ayah aku dulu kan. Please kata-kata akhir pada awak nak bagi semangat dekat mungkin ada orang muda sekarang macam dia menjadikan awak sebagai contoh. Dalam bidang apa? Bidang ni yang muzik, bidang awak sendiri lah. Kalau yang yalah benda ni general je. Tak kisah kalau minat yalah kadang orang buat muzik ni sebab hobi. Dia macam ni. Bila kita minat sesuatu tu kalau boleh dia ada fasa tau. So fasa hobi tu maksudnya benda yang kita suka, kita tak akan berkira. Masa sampai malam ke penat macam mana pun kadang orang tak bayar pun kita rasa happy kan. Allah. So itulah masa yang paling best. Kalau siapa yang rasa nak terjun ke dalam bidang ni, dia akan bermula dengan fasa tu, kemudian dia akan masuk ke fasa yang kedua yang apabila muzik menjadi career. Masa tu dia akan jadi beban sikit sebabnya kreativiti tu perlu diperah dan ni kan. Masa tu dia akan terkena bersabar sikit lah kalau nak nampak hasil dia, kalau nak nampak dia punya masa depan dia tu kan. Dia bukan berlaku dalam masa setahun, dia bukan berlaku dalam masa 5 tahun kan. Mungkin akan ambil 10 tahun, 15 tahun kan, baru akan nampak okey. Selepas tu barulah boleh rasa macam okey, muzik ni kita dah faham macam mana industri kreatif dan industri muzik tu bergerak kan. So barulah you boleh enjoy balik. Dia akan lalu benda yang tak enjoy dulu. 10-15 kan? tahun Habis Dia fasa tu kena lalui. So semua orang kena lalui kan. So siapa yang macam mungkin baru masuk kan ni, ramai juga artis baru kan. So kadang-kadang kita tengok alamak satu dua lagu dah habis. Tak ada. Dah tak ada dah. Tak ada semangat kan. Sebabnya mungkin tak nampak ataupun macam okey dah orang dah kenal tapi then that's it. Tak ada yang kedua, tak ada yang ketiga. Dan apabila you masuk dalam music ataupun entertainment industry ni, bukan bermakna kita akan jadi glamour. Glamour tu hanya untuk mereka yang atas pentas je. Kan? Dan paling depan je. Selalunya orang yang perform lah. Tapi awak package Hafiz. Sabar. Habis je. Tetapi sebalik itu kan kita kena kerja semua lah. Maksud kita sama je kan. Dia bukan maksudnya you akan jadi orang yang akan dikenali popular ke glamour kan. Tapi dia jangan fikir tu lah. Kalau fikir tu takkan ke mana. Kena orang kata hands on juga lah. Kena buat kerja, kena bekerja lah. Kena bekerja. Ni semua kerja kan. So dia bukan datang macam tu. Thank you jugalah pada Zayan dan juga rakan-rakan media banyak support. Saya dulu kalau tak jumpa
macam alamak something yang tak kena, saya akan pergi cari orang untuk bersembang. Faham. So saya akan jumpa dengan musician yang lebih senior. Saya pernah jumpa Datuk M. Nasir. Saya pernah saya crash je macam ni juga, terjah je. Datang je kat studio, dia pun macam dah kenapa budak ni nak datang kan. Dah kenapa dia ni nak saya tanya dia, saya bagi dengar dan saya minta advice. Semua tu Datuk M. Nasir saya pernah jumpa. Saya jumpa dengan semua orang lah. Saya jumpa dengan Rafiq ke. Jumpa kita, juga jumpa ajak minum-minum kan. Kalau malam ke jumpa kat kedai mamak. Ada masuk tak kira dengan budak-budak nasyid ke kan. Nirwana itu semua kawan-kawan. Betul. Yang bukan kita nak bersembang tentang muzik saja, tapi kita bersembang nak tanya pandangan, tanya opinion dia orang tentang apa yang boleh kita buat. So maksudnya hubungan tu kena baiklah dengan sesama orang dalam muzik industri ni. Itu rahsia Hafiz Hidun. Sebab tu dulu kalau tengok Hafiz macam, yelah kita pun kadang-kadang tak sangka macam mana Hafiz boleh kerjasama dengan Tok T. Ya kita dulu kat nasyid Hafiz kan, kita rasa macam siapalah kita nak pergi dengan artis-artis yang terkenal kan. Tapi itulah, inilah hasil daripada Hafiz Hamidun sendiri. Banyak kejayaan yang dia dah lakar untuk kita semua. Dan saya rasa Hafiz akan terus memberi semangat. Kita dekat Zayan sentiasa mendoakan Hafiz dengan rezeki yang ada sekarang, dengan dia punya speciality yang ada, akan terus maju menghasilkan karya-karya yang terbaik. Studio ni memang kita buat macam warna dia memang warna Zayan. Warna Zayan. Zayan dah balik ni kita tukarkan lain-lain. Okay, Hafiz, thank you so much untuk nasihat yang Hafiz bagikan. Moga-moga kita mendapat manfaat dan selalu doakan kawan sahabat kita ni. Amin. Semoga terus berjaya insya-Allah. Alright. See you next time dalam Terjah Studio.